은혜 받으실 하나님 말씀은 마태복음 Petikan 11장 Alkitab untuk khutbah adalah 28절에서 daripada Matius 11 ayat 30절까지입니다. 28 hingga 수고하고 30. 무거운 짐진 자들아 다 Marilah ke 내게로 오라. sisiku, 내가 wahai 너희를 semua yang 쉬게 jerih 하리라. lelah 나는 dan 마음이 memikul beban 온유하고 berat. 겸손하니 Aku akan 나의 멍에를 memberikanmu 메고 내게 배우라. kelegaan. 그러면 Ambillah 너희 kut 마음이 쉼을 daripadaku dan 얻으리니 terimalah 이는 내 ajaranku, 멍에는 kerana aku ini 쉽고 lemah 내 lembut dan rendah 짐은 hati. 가벼움이라 Maka jiwamu akan 하시니라. tenang, 아멘. sebab 임마누엘 kukku 성가대 serba 찬양과 mudah dan 니시 bebanku 오케스트라 연주 후 pun ringan. 강사님께서 내 멍에는 사랑하는 성도 여러분, 여러분이 어느 추운 Saudara dan saudari yang 겨울날 saya kasihi, 무거운 짐을 지고 bayangkan anda 험한 sedang 산길을 memikul 오르고 beban yang berat 있다고 dan 상상해 mendaki 보시기 바랍니다. gunung yang curam dan 매섭게 berbatu 몰아치는 눈보라 pada hari 속에서 musim sejuk yang dingin. 뼛속까지 얼어붙는 Ada ribut 듯한 salji yang 추위가 dahsyat 느껴지고 dan kesejukan yang menusuk mula meresap. Seluruh tubuh anda menjadi kebas dan beban yang berat itu terasa semakin berat seiring dengan peredaran masa. Tidak kira ke mana-mana pun anda pandang, tidak ada tempat untuk berehat dan hari-hari semakin gelap. Kemudian seseorang muncul di hadapan anda dan mengambil beban yang berat itu, lalu membawa anda ke tempat perlindungan yang selamat, di mana terdapat unggung api yang hangat dan makanan yang lazat. 그때 여러분의 마음은 어떠하겠습니까? Bagaimanakah perasaan anda pada saat ini? 주님께서 여러분에게 주시고자 하는 Melalui 것이 firman pada hari ini, 이러한 Tuhan 참된 Yesus ingin 안식입니다. memberikan anda kelegaan yang 세상 그 sejati, 어디에서도 느껴보지 못했던 kedamaian yang tidak pernah 평안이지요. anda alami sebelum ini 세상을 di dunia 보면 ini. 너무도 많은 사람이 주 Jika anda 안에서의 melihat 참된 dunia ini, 안식을 banyak 알지도 orang bekerja 못하고 keras dan 세상의 menderita di bawah 수고와 beban 무거운 berat 짐 가운데 tanpa mengetahui 고통받고 kelegaan yang 있습니다. sejati daripada Tuhan. 우리 주님께서는 이처럼 세상에서 수고하고 무거운 짐진 Tuhan Yesus 사람들이 ingin semua 모두 orang 다 yang 주 lelah 안에서 dan memikul beban 참된 berat 안식을 untuk 얻기를 mendapatkan kelegaan yang 원하십니다. sejati dalam Tuhan. 여러분의 어떠한 짐이라도 자유케 할 수 있는 하나님의 사랑 안에 Semoga anda semua 다 berada di bawah 들어오기를 naungan kasih 바라시지요. Tuhan yang dapat membebaskan. 더욱 주를 믿는 beban berat. 하나님의 자녀라면 Sebagai anak 당연히 Tuhan, 세상이 줄 anda 수 harus 없는 hidup dengan 참된 dalam 평안 kedamaian 속에 sejati 살아야 합니다. yang tidak dapat 이 diperolehi 시간 daripada 어떻게 dunia 하는 ini. 것이 주님께서 주시는 Semoga 참된 anda 안식을 semua 얻는 yang mendengar 길인지 firman pada hari ini 말씀드리는데 이제는 mencari 여러분의 cara 무거운 untuk 짐을 mendapatkan 내려놓고 kelegaan sejati dalam Tuhan 가벼운 Yesus 발걸음으로 dan 천국을 melepaskan 향해 beban berat 힘차게 달려가시길 serta berlari 바랍니다. dengan giat menuju 지금 syurga dengan 서론에 langkah yang lebih 여러분이 ringan. 눈보라치는 한겨울의 짐을 Saya 지고 memberitahu 산길을 anda 오른다고 tentang musim 연습해 보십시오 sejuk 하고 yang sangat dingin 말씀을 dan ribut 드렸는데요. salji. 그런데 누군가가 여러분들에게 평안한 안식처를 준다고 Katakan seseorang memberikan anda tempat yang selamat, anda pasti akan berasa syukur dan gembira. 세상이 험악해서 나에게 그렇게 뭔가 위로라든가 평안함을 제안을 해줘도 Anda mungkin berfikir 나는 bahawa 먹지 dunia 못 ini 받을 것 sangat kejam, jadi tidak ada orang yang akan berbuat 말씀을 demikian. 드리려고 하는 도약은 그런 의미가 아니라는 거 이해하셨죠. 그런데 정말 세상은 그렇게 험악하죠. 그러다 보니까 진리와 참을 전하여도 Sebenarnya dunia 의심하는 ini 이들이 sangat 정말 jahat. 많은 겁니다. 얼마나 Oleh 사기가 itu, walaupun kita 판을 치니까 menyampaikan kebenaran, 거짓과 속임수가 masih ada orang yang ada 많습니다. keraguan. 그러다 보니까 그건 Ada 놀라운 banyak 하나님의 penipu 권능은 사실이고 dan 진실인데 penipuan di dunia ini. 전하여도 그냥 딱 마음 문을 닫고 생각의 Oleh 문을 itu, walaupun 닫고 firman Tuhan adalah benar dan 받아들이지 kita 않는 사람들이 참 mempersaksikannya, 많은데 아마 앞서서 tapi ada 제안을 orang yang 드렸던 tetap 이런 menutup 평안함을 hati mereka 여러분들이 느낄 수 daripada 있는 menerima firman 험악한 Tuhan. 상황을 말씀드릴 때 아유 나는 그런 험한 상황에도 아니 누군가가 나한테 그냥 이유 없이 평안함을 약속한다면 받을 수 없어. Sebab itulah saya memberitahu anda tentang ribut salji 부모님들이 pada awal khutbah ini. 유치원 학생들 아이들에게 또 초등학교 다니는 학생들에게 너 어른들이 뭐 맛있는 거 사준다 그러면 따라가면 안 돼? 요즘에 이렇게 가르치신답니다. 옛날에 저희 때는요 누가 뭐 Ibu bapa yang mempunyai anak-anak yang belajar di tadika mengajak anak-anak untuk tidak menerima gula-gula daripada orang asing. Ibu bapa mengajak anak-anak sedemikian kerana kita hidup di dunia yang sangat jahat pada masa ini. 누가 친절을 베푼다고 그 감사합니다 받으면 안 된다고 교육하는 세상이 되다 보니 Generasi saya pada masa saya kanak-kanak dahulu berbeza daripada masa sekarang. 저 사람이 무슨 꿈꿔서 있는 건 아니야?
여러분들이 전도하기 위해서 친절을 베푸는데 꼭 정도의 Orang 목적도 pada 있지만 zaman ini 우리의 마음에 mempunyai 성과 사랑이 keraguan 있어서 terhadap orang asing 그렇게 sama ada 영혼들을 orang itu 사람들을 안타까이 여기는 마음으로 mempunyai 진리를 전하고자 해도 rancangan 세상 jahat. 사람들은 그것을 좋게만 보지 않는 모습일 수 있어요. Walaupun kita cuba 그러나 untuk 세상이 그만큼 berkongsi 악해졌다는 것 kebenaran, 여러분들도 이해하시고 tapi 그런데 우리 banyak 안에 orang yang 진심이 담긴 사랑은 성경에 tidak dapat 없잖아요. menerimanya 그 때문에 kerana ada 상대방이 keraguan. 당장은 안 받는 것 같아도 필요할 때 떠오를 것이고 Oleh sebab kasih kita bekerja bersama dengan Roh Kudus, walaupun ada orang pada mulanya menolak perkongsian kita, tapi pada akhirnya mereka akan datang kepada Tuhan. 또 그것을 찾아오는 많은 이들을 전도할 수 있을 것입니다. 또한 여러분들도 이런 주님의 Kita 평안함을 누릴 수 berkongsikan 있길 기원합니다. kasih Tuhan. Jadi akhirnya mereka akan datang kepada kita. 본문 28절 전반절에 수고하고 무거운 짐진 자들아 했는데 Saudara dan saudara yang saya kasih, petikan hari ini dalam ayat 28 menyatakan, wahai semua yang jerai lelah dan memikul beban berat. Namun begitu, mengapakah kita dipanggil sebagai yang lelah? Marilah kita fikirkan tentang kehidupan duniawi kita. Berapa banyak usaha yang diperlukan untuk menyediakan makanan di atas meja, untuk menyimpan wang, untuk mendapatkan kemasyhuran dan kuasa, dan untuk mendapatkan pengetahuan. Walaupun bekerja keras, tidak mudah untuk mempunyai kegembiraan, kedamaian dan mencapai semua yang anda inginkan. Walaupun sesetengah orang mengumpulkan banyak kekayaan, mereka tidak berpuas hati kerana mereka tidak mampu untuk berasa cukup. Mendapatkan pengetahuan juga merupakan kitaran yang tidak pernah berakhir. Orang yang lelah ialah orang yang bekerja keras, bergelut di tengah-tengah ketamakan dan keegoisan tanpa berasa kepuasan yang sejati dalam hidup mereka. 그러다가 결국에는 죽음을 맞게 되는데 Akhirnya mereka menghadapi kematian. Tidak kira berapa banyak usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam hidup mereka, ia tidak berbaloi jika usaha tersebut tidak berkumpul di hadapan Tuhan. Pengkhotbah 1 ayat 2 hingga 3 menyatakan, semuanya sia-sia dan tidak berguna. Kata pemikir, hidup itu sia-sia, semuanya tidak bererti. Orang bekerja dan membanting tulang semua hidup, tapi apakah hasil yang dapat dibanggakan? Pengkhotbah 1 ayat 14 menyatakan, aku telah melihat perbuatan orang di dunia dan sesungguhnya semua itu sia-sia seperti mengejar angin. Sama seperti kita dapat merasakan angin tetapi tidak dapat menggenggamnya, orang yang bekerja keras dalam hidup diibaratkan seperti cuba menggenggam angin. Semuanya adalah sia-sia. Kerja keras dalam Tuhan tidak pernah merugikan. Sebaliknya, hari ini bermaksud anda menuai apa yang anda tanam di syurga dan di bumi ini, dan hidup dengan kehidupan yang benar-benar bernilai. Namun begitu sangat malam melihat banyak orang tidak menyedari hakikat ini dan bekerja keras untuk perkara-perkara yang fana di bumi ini. Kita juga hidup sedemikian sebelum bertemu dengan Tuhan. Betapa bersyukurnya kita kerana kita tidak hidup dalam kesia-siaan. Seterusnya, ayat tersebut berbicara tentang memikul beban berat. Apakah beban yang dimaksudkan? Kebanyakan orang yang hidup di dunia ini memikul banyak beban. Hal ini boleh bermaksud tugas-tugas minimum yang perlu dalam kehidupan. Sebagai contoh, orang memikul beban perlu bekerja untuk menyediakan makanan di atas meja. Pelajar memikul beban perlu berprestasi baik di sekolah untuk mendapatkan pekerjaan baik pada masa hadapan. Pekerja memikul beban meningkatkan prestasi dan pengiktirafan kemahiran serta keperluan untuk kenaikan pangkat. Ahli suka memikul keinginan untuk mencatatkan rekod yang lebih baik. Selebriti memikul beban mengekalkan dan meningkatkan kemasyhuran dan populariti. Tidak kira kedudukan atau kejayaan, semua orang pasti memikul beberapa jenis beban dalam hidup. Jika kita bertanya kepada kanak-kanak, mereka juga sama. Apa yang mungkin kelihatan remeh bagi kita orang dewasa, boleh menjadi beban bagi kanak-kanak.
우리 학생주일학교 임원들과 만남을 가졌었거든요. 그런데 그 학생들한테 질문을 했습니다. Pada minggu yang lalu 요즘에 saya ada 고민이 pertemuan 뭐냐고. dengan 그랬더니 학생들의 질문 뭐 pelajar 답이 Maming. 없어요. 그러면 우리 만민의 학생들 말고 주변에 그럼 친구들의 고민이 뭐냐고 그랬더니 뭐 이성 이런 거. 또 그중에 우리 학생 중에는 좀 미래 지향적인 Saya 그런 고민이 bertanya apakah 있더라고요. beban mereka, 중학생인데도 tapi mereka tidak 지금 menjawab. 내가 전공할 Kemudian saya bertanya 대학에 apakah 올라가서 전공할 beban 어떤 걸 선택해야 되나 ataupun 라고 하는 kerisauan 고민을 벌써부터 kawan-kawan 중학생인데 하고 Anda. 있다라고 하는 이러한 답도 들어보았습니다. 학생들 Walaupun 하면 pelajar 우리 sekolah mereka 부모님들이나 어른들은 sudah 그렇죠. mula ada 야, 니네 kerisauan. 공부할 때 학생일 때가 제일 좋아. 뭐 염려할 게 있니라고 말씀하십니까? 학생들에게 자녀들에게 그런 말씀하시면 안 돼요. 그러면 학생들 속으로요. 이게 세대 차이. 그 Ibu 부모님이나 bapa, 어른들의 나를 ada 이해 ibu bapa yang 못한다라고 berkata, 마음을 갖게 돼요. masa 지금 persekolahan adalah 말씀드린 masa yang 것처럼 paling indah 이 bagi Anda. 아이들도 다 짐이 있고 고민이 있는 거고요. Tapi 공부 안 하는 ibu bapa tidak 학생들도 boleh 공부에 대한 이 berkata 중압감이 begitu 항상 kerana 있어요. 안 한다고 kanak-kanak 해서 아, atau 너는 pelajar juga 맨날 mempunyai 놀기만 하니까 kerisauan 무슨 atau 염려가 beban 있으니 부모님 그게 아니라 mereka 공부를 해야 sendiri. 된다라는 또 의무감도 있죠. 그런데 그거를 못하는 스스로의 미안하고 죄송함도 Sudah 있는데 tentu 그걸 pelajar 부모님이 juga 이해해 mempunyai 주시지 beban dalam 않고 pelajaran mereka. 무시해버리면 아 그래 그래 그럼 엄마 Oleh itu, 말씀대로 ibu 나도 bapa 그냥 perlu 뭐 memahami 상관하지 말고 mereka. 살지 뭐 이렇게 돼버린다는 거죠. 그러니까 다 여러분도 옛날 때를 생각해 Jika 보시고 tidak, 그때 뭐가 kanak-kanak mungkin berfikir 고민이었을까 bahwa 라고 saya 생각해 akan 보시고 hidup 어른들이 sesuai hati saya 학생 kerana 때 ibu bapa 우리 saya tidak memahami 여자분들은 saya. 짧은 치마 입고 싶지 않았습니까? 70년대도 미니스커트 뭐 그런 노래가 있었고 그런 걸로 제지한 적이 있었다면서요. 6, 70년대. 뭐 이렇게 자들고 다니면서 그랬다라고 저도 뭐 옛날 뉴스 같은 데 보면 정보를 Kaum wanita, 들었던 Anda 것 mungkin 같죠. berfikir 70년대 untuk 그랬다는 거 같아요. memakai 뭐 저도 70년생이긴 skirt pendek. 하지만 그때는 Pada 막 tahun 태어났으니까 별 기억이 1960-an, 없는 kerajaan 어른들이 청년일 mengharamkan 때 그렇게 wanita 이제 dapat 제재를 memakai skirt 당했다라는 pendek. 거죠. 요즘에는 그런 제재 안 합니다만은 학생들은 또 그런 걸 원한단 말이에요. 그러면 부모가 돼서 학생들을 내 자녀가 그럴 때 보면 야 너 왜 쓸데없는 걸로 그러니? Namun begitu, 라고 kerajaan 하면 tidak lagi 걔들이 mengharamkannya 올챙이 짝 sekarang. 모르는 거죠. 그게 아니라 나는 그때 Pelajar 나도 mungkin ada 그래. juga yang 그런 거 좋아했지. berfikiran 근데 sedemikian 부모님도 untuk 이렇게 memakai 생각하시면 skirt pendek. 나도 그런 거에 관심 있고 좋아했지만 너만큼은 아니야. Ibu 이렇게 bapa 또 harus 하시면 faham 안 bahwa 돼요. mereka juga 요즘 sedemikian 세대는 또 sewaktu 세대가 mereka 그만큼 더 muda 모든 dahulu. 것이 좋아졌기 때문에 여러분들의 세대에 그런 걸 바랬다면 청년의 때 이성 생각했지 않았겠습니까? 학생의 때도 그랬겠고 좀 빠르면 학생의 때. 안 그러면 성인 되면 바로 이성 눈이 들어왔을 거예요. 요즘에는 모든 성장기가 더 빨라졌거든요. 그럼 학생의 때가 그런 거 이해해 주시면 돼요. 그러니까 이해하시면 말씀이 Inilah 달라지죠. perkembangan 아, 너 masa 그러는 거 sekarang. 이해하는데 지금 그것보다 더 Pelajar juga 중요한 건 mungkin 이런 untuk 거야. ingin untuk 라고 mempunyai 설명해 kawan 주셔요. laki atau 이해하지 perempuan. Ibu 않고 bapa 야, perlu 너 그거 memahami 아무것도 아니야. anak-anak 그래버리면 대화가 Dan 단절되는 것입니다. 그리고 만민의 melekatkan diri 학생들은 dalam situasi anak-anak. 고민들이 아주 미래지향적이어서 참 좋았고요. 쓸데없는 고민이 없어서 좋았습니다. 근데 그런 얘기 Pelajar 하더라고요. meming oleh 지금 sebab 학교 친구들 berminat 중에는 hanya kepada 공성연애하는 perkara-perkara 친구도 있고 rohani, 그래서 참 maka 마음이 mereka 아팠어요. tidak 이런 berminat 얘기를 terhadap 하니까 perkara-perkara 참그 만민의 duniawi. 학생들은 기준을 가지고 분별할 수 Namun 있어서 begitu, 얼마나 kawan-kawan mereka 감사한가 yang bukan 라는 생각을 anggota 해보았습니다. meming 이렇게 남녀, mungkin 노소 상관없이 모두에게 menjalin 있다. 우리가 이 hubungan 세상을 살아가는 동안은 고민이 있고 짐이 있기 나름입니다. laki dan 저라고 짐이 perempuan. 없습니까? Tapi 저는 또 pelajar 이 meming 맘을 tidak 이끌어 sedemikian. 나가는 큰 짐이 있죠. 하지만 Sebagai 뒤에 pastor kanan gereja 설명하듯이 ini, saya 이 juga 짐이 mempunyai 무겁고 beban saya 힘들지 sendiri. 않게 갈 수 있는 것 그것이 하나님의 사랑인데요. 짐이 없을 수는 Tapi saya 없다는 dapat 거죠. memikul beban itu 누군가에게도 dengan 다 kasih Tuhan. 의무와 책임이 있기 때문입니다. 자, 그런데 Setiap 사람들이 orang 지고 가는 mempunyai bebannya 짐에는 sendiri. 이처럼 자기 자신에 대한 것도 Beban yang 있지만 ditanggung oleh orang bukan 타인에 sahaja untuk 대한 diri mereka 짐도 sendiri, tapi 있습니다. juga untuk orang lain. 부모로서 또 자녀로서 Terdapat beban yang perlu dipikul sebagai ibu 아내로서 bapa, anak-anak, 남편으로서 isteri, 그리고 suami, 이웃이나 jiran atau ahli 친척, keluarga besar, 동료나 rakan sekerja 상사 atau 등으로서 majikan. 다른 사람들에 대해 져야 하는 짐이 있지요. 예를 들어 부모는 Sebagai contoh, 자녀를 ibu 양육할 bapa 짐이 있습니다. memikul beban 그리고 membesarkan anak-anak 그렇게 mereka dengan 성장한 betul. 자녀들은
Anak ini membesar dengan tanggungjawab untuk membantu dan menjaga ibu bapa mereka apabila mereka besar. Kebanyakan orang memikul beban atau tanggungjawab ini menyadari bahawa kehidupan ialah perjuangan untuk terus hidup. Namun begitu, daripada semua beban ini, beban yang paling serius dan paling berat ialah beban dosa. 바로 죄의 짐입니다. 이 죄로 인해서 질병이 오고 재앙이 임합니다. 또한 Melalui dosa, pelbagai penyakit dan bencana boleh berlaku. Anda juga mungkin menghadapi masalah dalam hidup. Terutama sekali anda boleh jatuh ke dalam kematian dan hukuman abadi akibat dosa. Mengetahui hal ini, beban apakah yang lebih serius dan lebih berat daripada beban dosa? Namun begitu, banyak orang di dunia ini tidak menyedari berat beban dosa kerana mereka hidup dalam keadaan semasa, hanya memfokuskan pelbagai kesusahan dan masalah yang kelihatan. Tanpa mengetahui apakah dosa atau akibat dosa, orang tidak menyedari beratnya beban mereka. 그러니 자잘한 짐은 해결했다고 하더라도 더 크고 무거운 이 짐, 나를 억누르는 이 짐을 해결 못하면 Mereka mempunyai beban yang berat yang menekan mereka. 저거 해결했는데 참된 평안이 없지? Mereka tidak mempunyai kedamaian dalam hati mereka dan tidak mempunyai kebahagiaan sejati. Oleh sebab hati telah menjadi kebas terhadap dosa, orang tidak menyadari bahawa dosa terkumpul sebagai beban walaupun mereka melakukan dosa. 양심에 가책도 없다 이렇게 말하죠. 아이들일 때는 예를 들어 내가 친구 옆에 친구를 때렸어요. 라고 하면 때렸더니 그 친구가 Orang 하고 bercakap 울어요. tentang hati 그러면 nurani. 괜히 미안해지고 아이들도 같이 따라우는 아이들 얼마나 순수합니까? 내가 때려놓고 그 친구가 울면 따라 울어요. 그만큼 이게 가책을 느끼는 거예요. Kanak-kanak memukul kanak-kanak lain 그러면 juga menangis apabila kanak-kanak lain itu menangis. Tapi dengan meningkatnya usia, apabila melihat orang lain menangis, orang itu tidak berasa bersalah. Hal ini bermaksud berarti hati mereka telah kebas terhadap dosa. 그러나 하나님을 믿고 그 말씀을 배우는 사람들은 Orang yang mendengar firman Tuhan dan mempercayai Tuhan tahu betapa beratnya untuk memikul beban dosa. Betapa sengsara dan sukar anda ketika berdosa sebelum menyembah Tuhan, atau ketika anda tahu ada dosa yang belum anda tinggalkan. Anda tidak berasa begitu yakin ketika berdoa di hadapan Tuhan dan hati anda terbeban. Tuhan Yesus dapat menyelesaikan beban dosa kita yang tidak dapat diambil oleh sesiapa pun di dunia ini. Dengan kasih yang tidak terhingga, Dia mengambil dosa kita dan mati di atas kayu salib untuk kita. Oleh itu, sesiapa yang percaya bahawa Yesus ialah penyelamat kita dan hidup dalam cahaya dapat menerima pengampunan dosa dan melepaskan beban berat dosa. Inilah sebabnya Yesus berkata, "Marilah kepadaku, hai kamu semua yang lelah, kerana memikul beban yang berat. Aku akan membebaskan kamu daripada beban kamu." Ketika anda menghadap Tuhan Yesus, tidakkah anda melepaskan beban dosa dan beban lelah serta beban berat, lalu menerima kelegaan yang sejati? 자, 그런데 그런 우리가 이때의 그 기쁨을 첫사랑 하나도 행복하고 기쁘고 Ini ialah masa apabila anda menerima kasih yang pertama daripada Tuhan. Walaupun anda tidak mempunyai apa-apa, anda berasa bahagia. Namun semakin lama, anda berasa terbeban kerana anda telah kehilangan kasih yang pertama itu. 또 앞서 말씀드린 세상의 많은 짐들과 이 무거움들 Pada waktu tertentu anda tidak mendapat kebenaran Roh Kudus. 천국의 소망과 우리 아버지 하나님의 주님이 주신 이 Apabila anda 평안을 계속 유지하고 merasakan 있어야 beban 되는데 itu, 당장 눈앞에 있는 anda 그 boleh 작은 berfokus kepada harapan syurga. 해결해 주셨으면 내 생명을 살려 주셨으면 이 행복과 기쁨과 Tapi oleh sebab 감사가 anda 영원해야 되는데 우리 인생이 melihat kepada perkara yang remeh, 큰 행복과 내 삶을 살려주셨는데 anda terasa beban 조그만 itu. 사소한 걸로도 불평하고 원망하더라는 것이죠. 그러면
첫사랑을 잃어버리고 Anda telah diselamatkan, tetapi Anda bergelut dengan perkara yang kecil sehingga Anda kehilangan 그런 신앙인들의 kegembiraan 모습입니다. Anda. 이어 설명하고 계신 이제 Tak Anda 주님의 멍에를 Berasa 메고 tertekan oleh 주님께 beban yang Anda 배워감으로 pikul. 여러분들의 이 죄의 짐도 다 내려놓으시고 Anda 주님이 perlu 주시는 참된 memikul 평안을 누리시길 beban. 바랍니다. 이어지는 29절에 나는 마음이 온유하고 겸손하니 Anda harus 나의 melepaskan 멍에를 beban 메고 itu dan 내게 bergembira 배우라. dalam Tuhan Yesus. 그러면 너희 마음이 Ayat 힘을 29 daripada 얻으리니 pelikan hari ini 있습니다. menyatakan, ambillah aku 멍에란 daripadaku 밭을 갈 dan 때 terimalah ajaranku, 말이나 kerana aku 소의 ni lemah 목에 lembut dan 얹고 rendah hati, 수레나 maka jiwamu 쟁기를 akan 끌게 tenang. 하는 산 Kuk ialah 모양으로 batang kayu atau 구부러진 rangkai yang 나무로 된 dipasangkan 기구를 pada 말합니다. leher dua ekor haiwan, 이 terutamanya 기구로 lembu, 밭을 untuk 갈면 menarik atau 지금 membajak 이렇게 ladang. 저 소의 Jika anda membajak ladang dengan 코에 alat ini, ladang akan 코에 siap 이렇게 untuk penanaman dengan 메고 tanah yang subur. 귀에 Batu-batu akan keluar dan tanah keras menjadi 귀에 lembut. 메어져 있는 Benih yang ditanam di 귀에 ladang yang 메어져 diusahakan akan 있는 bercambah, 저 mekar dan 둥근 menghasilkan 느낌, buah 이 yang 나무 berkelimpahan. 있잖아요. 저걸 멍에라고 이렇게 하는데요. 저 멍에를 메고 Anda 그만 lihat 있는 게 kayu yang 아니라 dipasangkan 그 pada lembu, 뒤에는 itulah namanya 멍에에 또 kuk. 쟁기가 달리죠. 네. 쟁기가 달리면 그걸로 또 Ada 밭을 bajak di bahagian 메고 belakangnya. 밭을 가는 이런 도구가 되지 않습니까? Dan kemudian tanah 이거를 이제 itu 소에 akan 메어 dibajak. 놓는 기구를 멍에라고 얘기합니다. 이 기구로 Alat 밭을 ini dipanggil 갈면 kuk. 돌멩이가 빠져나가고 Jika 굽은 anda 땅이 membajak 부드러워지므로 tanah ladang 옥토로 dengan kuk 개간할 ini, 수 있지요. 그렇게 개간된 밭에 씨를 뿌리면 tanah 싹이 akan 잘 나고 menjadi lebih 꽃이 baik. 피며 풍성한 열매를 맺게 됩니다. 이와 같이 우리가 Begitu 주님의 juga jika 멍에를 kita 메고 memikul kuk 가면 Yesus, 우리의 마음 ladang 밭이 hati kita 갈려 dapat dibajak secara 점차 beransur-ansur 옥토가 dan 되고 berubah 거기에 menjadi tanah yang 하나님의 씨, subur, 곧 sedia 말씀을 untuk 심음으로 menanam benih Tuhan, 영생이라는 yaitu 열매를 firman. 얻게 됩니다. Kemudian kita 그러면 dapat 우리 menghasilkan buah 주님의 kehidupan yang 멍에는 kekal. 무엇일까요? Apakah yang dimasukkan dengan kuk 이는 Yesus? 예수님께서 이 땅에서 Hal ini 어떤 terbukti 삶을 melalui kehidupan yang 사셨는지 dijalani 참고해 Yesus di 보면 bumi ini. 잘 알 수 있습니다. 우리 예수님은 내 뜻, 내게 좋은 것이 없으셨고 Yesus tidak 오직 mementingkan diri 먹으나 sendiri atau 마시나 memikirkan 입으나 perkara baik untuk 하나님의 keuntungan 영광을 pribadi, 위해서 sama ada makan, minum atau 죽기까지 berpakaian. 충성하셨습니다. Dia setia sampai mati untuk 죽어가는 kemuliaan 영혼들을 Tuhan. 위해 기도하셨고 천국 Yesus berdoa 복음과 untuk 구원의 jiwa-jiwa yang 길을 sedang mati, 가르치시면서 mengajarkan Injil Kerajaan Syurga dan jalan 가난하고 keselamatan, 소외된 사람들에게 위로가 menghiburkan 되시고 orang yang lemah dan 병든 miskin, 사람들을 menyembuhkan orang 치료하셨으며 sakit, 죽은 membangkitkan orang 사람을 mati dan 살리시고 membebaskan orang yang 흉악한 dirasuk roh 귀신 들린 jahat. 사람을 해방시키셨습니다. 먹지 못하시고 Yesus memberikan segala-galanya untuk 뜯지도 manusia 못하시면서 walaupun dia tidak dapat makan 영혼들을 atau 위해 tidur. 자신의 모든 Yesus 것을 menjalani kehidupan yang 내어주셨으며 memenuhi hukum dengan kasih, 마침내는 dengan 인류의 memikul semua 모든 dosa 죄를 manusia 지고 dan mati di 십자가에 atas kayu salib. 달리심으로 사랑으로 율법을 완성시킨 삶을 메고 묵묵히 Seperti lembu yang 밭을 membajak 가는 ladang 소의 tanpa 모습과 bunyi dengan 오직 kuk 하나님의 mengikut 뜻을 bimbingan 이루시기 pemiliknya, 위해 Yesus 우리가 memikul 져야 할 beban berat 그 yang 무거운 seharusnya kita 짐을 tanggung untuk 대신 지고 memenuhi 가셨던 kehendak Tuhan. 것입니다. 그러므로 하나님을 사랑하고 주님을 사랑하는 Oleh itu orang yang 사람들은 mengasihi Tuhan dan 바로 Tuhan 이런 Yesus 주님의 harus 멍에를 sama-sama 함께 매야 하는 memikul kuk 것이죠. Yesus. 우리도 하나님의 말씀대로 지켜나요. Kita harus mentaati firman Tuhan. Inilah memikul kuk Yesus. Untuk memikul kuk Yesus, kita perlu menjadi lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut merujuk kepada sifat lemah lembut, mempunyai kasih dan kebaikan secara rohani. Orang yang lemah lembut dan rendah hati mempunyai hati yang lembut seperti kapas yang dapat mendakap sesiapa sahaja. Yesus memberikan kedamaian dan kelegaan kepada banyak orang dengan tidak mematahkan bulu yang terkulai atau memadamkan pelita yang redup. Rendah hati bermaksud tidak sombong, yang menunjukkan sikap meninggikan orang lain dan merendahkan diri sendiri. Ia bermaksud tidak menghakimi, mengutuk atau mendedahkan kesalahan orang. Walaupun kesalahan orang terdedah, orang yang baik tidak akan mendedahkan kesalahan orang itu. Ada penting untuk memahami situasi tertentu bahawa pasti ada alasan yang baik walaupun kesalahan orang lain terungkap. Perkataan lemah lembut dan rendah hati datang daripada kasih Tuhan Yesus. Kita dapat memikul kuk Yesus apabila kita memenuhi kasih Yesus dengan menjadi lemah lembut dan rendah hati dan lebih menjadi seperti Yesus. Seterusnya, Yesus berkata, terimalah ajaranku.
그러면 bagaimanakah 어떻게 kita 해야 dapat belajar daripada 예수님께 배울 수 Yesus? 있을까요? Pertama, melalui tindakan 성경에 Yesus yang 기록된 dicatatkan 예수님의 dalam 행적을 Alkitab. 통해서 배울 수 있습니다. 앞서 바로 잠시 예수님께서 어떤 삶을 Saya telah 사셨는지 menerangkan secara 말씀드렸습니다. ringkas tentang 구체적으로 그 행적을 kehidupan yang 나열할 dijalani 때는 oleh Yesus. 어려우니 또 Saya tidak 여러분들이 dapat 주님의 삶은 menjelaskan 그 성경을 semuanya 읽으실 secara 때마다 satu persatu. 내 Tapi 삶은 apabila 나도 이렇게 membaca Alkitab, 살아야지라고 배워가고 Anda perlu 닮아가시길 바랍니다. cuba 또한 우리 mencontohi 안에 계시는 성령을 apa yang 통해 dilakukan oleh 배울 수 Yesus. 있습니다. Kita juga dapat belajar melalui Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita. Yohanes 14:26 menyatakan, "Tapi Roh Allah, penolong yang akan diutus oleh Bapa demi namaku, akan mengajar kamu segala-galanya dan akan mengingatkan kamu segala yang telah aku katakan kepada kamu." Yohanes 16:13 menyatakan, "Tapi apabila Roh yang menunjukkan apa yang benar tentang Allah itu datang, Roh akan membimbing kamu supaya mengetahui segala kebenaran itu. Roh tidak akan mengatakan apa-apa menurut kehendaknya sendiri. Dia akan mengatakan apa yang didengarnya dan memberitahu kamu perkara-perkara yang akan berlaku." 다음으로는 하나님의 말씀대로 순종하여 주님의 멍에를 Cara 메고 kedua 갔던 untuk belajar daripada 사람들을 Yesus 통해 adalah 더 melalui orang yang 쉽게 telah 배울 수 mentaati 있습니다. firman Tuhan dan 그런 mengikut 사람 Yesus. 중에서 사도 Antara orang 바울은 tersebut ialah 고린도전서 Rasul Paulus yang berkata dalam 1 Korintus 11:1, "Ikutlah ke teladanku, sebagaimana aku pun mengikut teladan Kristus." Dan dalam Filipi 3:17, "Ikutlah teladanku." 너희는 함께 나를 본받으라 하는 등 Contoh-contoh ini menggalakkan kita untuk mencontohi kehidupan Yesus. Semoga anda semua mengikut Yesus dan belajar dengan tekun untuk mencontohi Yesus dan dengan berani mengaku kata-kata yang sama seperti Rasul Paulus, "Ikutlah teladanku." 여러분도 사도 바울과 같이 나를 본받는 자 되라 담대히 고백할 수 있으시기를 바랍니다. Bahagian akhir ayat 29 memberitahu kita bahawa kita akan menemukan kelegaan bagi jiwa kita jika kita mencontohi kelemah lembutan dan kerendahan hati Yesus, memikutnya dan belajar daripadanya. 우리 마음이 쉼을 얻을 것이라고 Kelegaan dalam ayat ini tidak merujuk kepada kelegaan fizikal. Ia bermaksud kelegaan rohani yang merupakan kedamaian dan kelegaan jiwa. Apabila kita menghadap Tuhan dan belajar kebenaran, iaitu firman Tuhan, kita dapat dibebaskan daripada kesakitan dan beban hati badani kita. Sebagai contoh, anda menemukan kedamaian bukannya kebimbangan dan kerisauan apabila menghadapi situasi sukar kerana anda mempercayai Tuhan. 이제는 하나님께 믿음으로 맡김으로 평안함 가운데 거하게 되죠. 여러분, 이렇게 내 염려 근심을 내려놓는 Anda melepaskan kerisauan dan beban anda. Walaupun anda mau melepaskan kerisauan anda, anda tidak dapat berbuat demikian kerana anda mempunyai fikiran badan anda. Dan kerana anda tidak sepenuhnya mempercayai Tuhan, anda mungkin berkata bahawa anda tidak meragui Tuhan. Oleh sebab anda percaya, anda harus percaya firman Tuhan. Tapi oleh sebab anda tidak hidup menurut firman Tuhan, 말씀대로 사는 게 힘들고 어려우면 그렇게 살지 않았어요. 사랑할 만한 사람은 사랑했고 나를 힘들게 하고 괴롭게 하는 사람은 마음에 품으려 anda 하지 않고 tidak 그렇다고 세상 사람처럼 싸우고 mengikati 다투지는 firman 않았지만 dan anda 거리감을 tidak 두고 그 사랑해야 berbaik dengan orang 한다는 lain. 나의 멍에를 Anda tidak cuba untuk memikukku untuk mengasihi orang lain. 어려움을 만났어요. 그러니 Dan anda 하나님 merasa 도와주세요. 해결해 terbeban. 주세요. 저 염려 근심 걱정 안 하고 아버지께 맡길게요. Anda cuba 그래도 untuk 자꾸 염려 근심이 나오는 거예요. 왜? melepaskan beban itu kepada Tuhan, tapi anda masih ada 내 행함이 없었기 까닭에 하나님께 keraguan. 맡긴다 하는 게 되지 않죠. 여전히 염려 근심 걱정 육신의 생각이 나를 Anda masih terikat oleh fikiran badani. 하나님을 사랑하여 그 말씀대로 Namun 살고 begitu, jika anda mentaati firman Tuhan kerana anda mengasihi Tuhan, anda akan memikul 그렇게 Yesus. 살아갔더니 Walaupun anda menghadapi masalah, 힘듦이 왔을 때 anda 아버지 도와주세요 하니 meminta Tuhan 지금 membantu 산적한 anda. 문제 앞에도 염려 근심 걱정이 사라지면서 Walaupun dalam 네, situasi yang 하나님 sukar, anda 도와주시면 tidak 나 ada 아무것도 kerisauan. 아니야 하고 평안해질 수 있는 거예요. 그게 믿음이 온 것이고 그 믿음으로 나아가면 Jika anda hidup dalam 어려움은 iman 해결되는 seperti ini, semua masalah anda akan diselesaikan. 여러분 삶을 살아가시는 Sila 한번 renung 돌아보세요. kehidupan anda sama ada anda hidup dalam kebimbangan atau 이 문제는 kerisauan. 그대로 있었을 것이고 만약에 내가 염려하고 근심하지 않았다면 그리고 만약에 그 문제가 시간이 흘러 해결됐다고 하면 얼마나 평안했을까요?
betapa namanya hidup Anda jika Anda tidak ada kerisauan. 성격, 아이 저 사람은 성격이 좋아서 염려 근심도 없나 봐. 뭐 그래서 시간이 해결해 줄 거야. Di dunia ini 하는 ada orang 사람도 yang mempunyai 그거는 personality 쉽지 yang gembira jadi 뭐 dan tidak 긍정적인 좋은 성격을 이룬 kisah 사람이 tentang 특별한 은혜고, apa-apa pun. Kita tidak 그런데 bercakap 우리는 그 말을 하는 tentang 거야. orang seperti 아버지한테 ini. 맡겨들어서. 내게 있는 산적한 Kita 문제를 하나님께 berbicara tentang 의뢰함으로 orang yang 하나님이 meletak, 도와주셔서 평안함을 melepaskan 주시고 segala-galanya kepada 해결할 Tuhan 과정과 시간이 dengan 나에게 percaya kepada 필요하다면 Tuhan. 그 시간은 흘러가야 할 겁니다. 기도의 양도 채워야 할 Kita perlu 것이고 berdoa 내 안에 아직 부족한 dan 것들을 이루어야 되는 시간 하나님께서 내게 merenungkan 주실 거예요. kekurangan 그러나 diri 그 kita. 시간을 막 Dalam 끙끙거리고 잠 못 dalam 자고 proses ini 얹히고 kita 먹지 못하고 tidak 괴롭고 boleh berasa bimbang atau 싸우고 risau 바쁘고 atau bergelut dengan 그렇게 diri kita 보내면 sendiri, 세상 말 한번 써볼까요? 죽지 tapi 못하고 sepenuhnya 산다면 mempercayakannya kepada 재밌으니까. Tuhan. 그런데 나에게 해결할 과정과 시간과 채워야 될 공의가 Sudah tentu 필요하여 kita perlu 수날은 흘러야 되지만 memenuhi 그 날이 keadilan. 흐르는 동안도 내 마음은 평안할 수 있다면 이게 연단은 승리하는 Walaupun 거거든요. Anda dalam proses 그런 tersebut 사람은 Anda 문제를 masih boleh 해결된 다음에 bergembira. 분명 문제 해결뿐만이 apabila 아니라 masalah Anda 내 믿음이 내 마음이 커지는 걸 느낄 수 diselesaikan, 있을 iman 거예요. Anda akan bertambah kuat. 진짜 얼마나 좋을까요? 그런데 이렇게 내 염려 근심을 하나님께 맡길 수 있는 건 그만큼 Untuk 주님의 Anda 머리를 melakukannya, 메고 Anda perlu 주님을 memikuku 배우는 Yesus, 이러한 삶을 바로 진리 안에 살아가는 순종하는 삶을 yakni hidup 살아야만 dalam 내 kebenaran, 염려 근심을 아버지께 주님께 맡길 수 있다는 것입니다. dan Anda dapat 또한 mempercayakan 세상 segala-galanya 사람들처럼 kepada 그칠 줄 Tuhan. 모르는 탐심에 따라 살아가거나 시기, 질투, Tidak 미움, perlu berasa 다툼 stres 등 kerana kita tidak 죄악 hidup 속에 dalam 살아가지 ketamakan yang 않으니 tidak berkesudahan 여러 가지 atau 스트레스를 dosa 받지 seperti 않아도 iri hati, 됩니다. cemburu, kebencian dan 다만 pertengkaran seperti orang di 평안한 dunia ini. 가운데 Anda hanya perlu 성실함으로 melakukan yang 최선을 terbaik 다한 dengan 후에 kedamaian dan ketulusan, 결과는 kemudian 평안대로 menyerahkan 가까이 hasil 지는 akhir 하나님께 kepada 맡기고 Tuhan yang 오직 memberikan pahala 영광 menurut 돌릴 수 perbuatan 있도록 기도할 dan berdoa untuk 뿐이지요. memuliakannya. 그러니까 과정 중에 막 마음을 막 졸이면서 Dalam 사시는 분들 proses 있습니까? ini, Anda 또 준비하는 mungkin 과정 중에 이제 우리 찬양 대회 mempunyai 만민 찬양제 앞두고 있습니다. kebimbangan. 본선 진출팀 10팀이 추려졌다고 들었는데요. 자 이제 10팀이 열심히 결선을 준비하시다가 결선을 이제 하실 텐데 그 결선을 준비하는 동안 매일매일이 막 긴장돼요. 만민 찬양제만 생각하면 밥도 안 넘어가고 Katakan Anda membuat persiapan 이러라고 이렇게 찬양제 untuk 하는 거 아니거든요. sesuatu acara. 그거는 뭐 하는 거예요? 잘하려고 하는 내 마음에 욕심이 있기 때문이죠. Oleh 이런 sebab 마음을 비우고 orang mempunyai 나 최선을 다해 ketamakan, 하나님을 찬양하는 maka 거예요. 야, mereka 나 mempunyai 내가 이 kerisauan 말씀이 선포되고 sekiranya 하나님의 acara 영광이 itu 가득한 tidak berjalan dengan 이 baik. 단에서 내 Anda 실력을 perlu 발휘해 berfokus kepada 하나님을 memuliakan 주님을 Tuhan dan 찬양할 수 melakukan yang 있다면 terbaik. 이 얼마나 Dan Anda 감사해요. harus bersyukur kepada 그죠? Tuhan. 내가 잘하든 Sama ada Anda 못하든. melakukannya 근데 dengan baik 못하든 할 atau 필요 tidak, 없어요. Anda 남은 시간 melakukannya 최선을 다하는 dengan baik, dengan 최선을 다하여 persiapan 준비하고 yang baik. 그리고 아버지 주시는 은혜 가운데 Dan dengan rahmat 하나님께서 Tuhan, Anda 찬양한다는 것, dapat 이게 얼마나 큰 melakukannya dengan baik. 영광인가. 그러니까 자꾸 떨리려는 마음이 들 때면 Anda 이렇게 perlu 생각을 mengubah 바꾸는 거예요. fikiran Anda sedemikian. 그러니까 이 떨리려고 하는 마음이 잘하려고 하는 내 욕심에서 나오는 Anda 속성이거든요. tidak perlu terlalu 아니에요. 저는 그게 아니라요. banyak 제가 부족한 걸 berfikir. 생각하니까. 부족한 것도 하나님은 Ini 다 아세요. timbul daripada 그러니까 부족한 ketamakan 거는 Anda. 부족한 모습대로 하면 되는 거지. 부족한 걸 막 그렇게 감출 필요도 없어요. Anda tidak perlu 그런데 risau 너무 tentang 부족했더니 kekurangan diri 10팀 안에 Anda. 들어올 수 없었어요. 10팀 안에 들어왔으면 앞에서 들으시는 분들은 이렇게 웃으시는데 뭐 그런 사례가 있었나 보죠? 저는 뭐 사례는 모르겠는데 지금 뭐 그냥 비유를 들어드리는 거예요. 여러분 삶에 그런 일들 뭘 할 때 긴장하지 마시라고요. 너무 잘할 필요도 없고요. Anda tidak 근데 잘해야죠. 당연히. perlu ada banyak kerisauan. 그런데 나는 그러니까 최선을 다하세요. Hanya dengan 최선을 melakukan yang 다하는 동안 terbaik 마음은 내려놓고 비우세요. dan melepaskan beban 이게 Anda. 욕심이 없어야 가능해요. Untuk 자기가 melakukannya, 없어야 Anda tidak 가능해요. boleh ada ketamakan atau 뭐 keinginan 잘하려고 할 mementingkan 필요도 diri 없고 남하고 비교하지 마세요. dan tidak 남하고 membandingkan diri 비교하면 Anda dengan orang lain. 잘해봤거든요. Jika Anda membandingkan 힘들고요. diri Anda dengan orang lain, Anda akan 그 berasa 사람이 나 stres. 칭찬 안 하면요, 나 못했나 하고 주눅 Apabila Anda 들거든요. melihat orang lain 이런 마음이 dipuji, 싹 비워버리세요. Anda 삶이 얼마나 merasa 편안한지 tidak 아십니까? senang. 그러면서 최선을 다해야죠. 아니 나는 Yang pentingnya 이등만 Anda 해도 돼. melakukan yang terbaik. 라고 한다고 해서 그냥 항상 2등만 하는데 난 최선을 다했는데 2등이면 그냥 만족하고 Anda melakukan 자족해. terbaik dan 난 berpuas 2등만 hati 할 dengan 거야는 apa yang 아니에요. Anda lakukan. 항상 최선을 다하는 거죠. Dan kemudian Anda menyerahkan segala-galanya kepada Tuhan. Dan kemudian hati Anda akan berasa damai. 준비하는 과정도 힘들지 않을 것이고 Jadi Anda tidak akan 예를 들면 뭐 merasa 입시를 mempunyai 준비하는 apa-apa 학생들, kerisauan dalam 취업을 tempoh 앞둔 우리 persiapan. 뭐
취업 준비생들 Jika anda katakan anda bersedia untuk peperiksaan ataupun untuk kenaikan pangkat, jika anda mempunyai iman untuk melepaskan segala-galanya kepada Tuhan, anda akan merasa tenang. Kita tidak boleh ada kerisauan. 왜 하나님과 나하고 그렇게 친분이 없거든요. 친한 사람한테 나 이거 중요한 건데 좀 맡아 주세요 할 수 있지 않겠습니까? 하나님께 맡겼다고 하는데 하나님은 나너 뭐 Namun begitu jika anda tidak mempunyai komunikasi yang mendalam dengan Tuhan, 이런 유대 관계가 친밀도가 있고 하나님께 맡겨서 내 anda 마음에 mungkin tidak menerima 편안한 jawapan. 관계가 되시려면 Oleh itu anda perlu membina hubungan yang kukuh dengan Tuhan. Untuk membina hubungan yang akrab dengan Tuhan, anda perlu memikul kod Yesus. Dan akhirnya anda dapat mencapai apa yang anda inginkan. Dengan pengalaman sedemikian, anda dapat menjalani kehidupan yang bahagia dari hari ke hari. Apabila anda mengalami kejatuhan, hidup anda akan menjadi lebih bahagia dari hari ke hari. Apabila orang dunia ini menghadapi masalah di rumah, di tempat kerja, atau melalui penyakit, mereka menderita kerana mereka sendiri memikul semua beban itu. Bagi seseorang yang meletakkan semua beban mereka kepada Tuhan Maha Kuasa, betapa bahagianya kedamaian fikiran mereka. Anda perlu mencari punca masalah anda. Kemudian anda berdoa kepada Tuhan. Inilah caranya anda meletakkan segala-galanya kepada Tuhan. Anda perlu berdoa kepada Tuhan untuk membantu anda menjadi orang yang gembira dan memberkati anda dan menyembuhkan penyakit anda. Semoga anda semua menjadi orang yang dapat mempercayakan segala-galanya kepada Tuhan. 3 Yohanes 1 ayat 2 menyatakan, berdoa semoga semuanya baik dengan kamu dan semoga kamu sihat seperti jiwamu pun sihat. Kepada orang yang hidup menurut firman-Nya, Tuhan menyediakan segala-galanya. Walaupun masalah tidak diselesaikan dengan serta-merta kerana pemurnian, orang yang telah mempercayakan kepada Tuhan akan tetap mempunyai kedamaian dalam hati mereka. Dengan iman bahawa jawapan akan segera kita terima, kita dapat bersukacita kerana kita hidup dengan harapan untuk syurga. Apabila dusta badani dihapuskan dan kita menghadap firman Tuhan, kita akan menemukan kelegaan dalam hati kita. Tiada kira betapa sukanya situasi, mengasihi Tuhan dari lubuk hati kita, membolehkan kita menemukan kelegaan dalam hati dengan kedamaian dan kegembiraan, kehidupan yang penuh dan bukti bahawa Tuhan bersama anak-anak yang dikasihinya. Ayat 30 daripada petikan pada hari ini memberitahu kita bahawa kita dapat menemukan kelegaan kerana kod Yesus mudah dan bebannya ringan. Saudara-saudara yang saya kasih, kod Yesus dibuat daripada kasih. Sebagai sebahagian daripada Tuhan Pencipta, Yesus datang ke bumi ini dalam bentuk makhluk yang rendah taraf. Semua pelayanan pengorbanan seperti menjaga orang miskin, menyembuhkan orang sakit dan memikul salib tidak mungkin dapat dilakukan tanpa kasih. Oleh sebab kasih dalam hati Yesus adalah sempurna, dia tidak kisah untuk melalui jalan penderitaan. Jika kita benar-benar memahami dan mempercayai kasih Yesus, memikul kod Yesus tidak akan sukar, sebaliknya penuh kegembiraan dan kesyukuran. Yesus juga memberitahu kita bahawa beban yang harus kita tanggung adalah ringan.
Beban ini ialah beban yang mesti kita pikul untuk memperoleh kehidupan kekal dan berkat. Beban yang memerlukan kita memikirkan dosa dan berubah menjadi orang kudus berdasarkan firman Tuhan. Tapi juga beban yang perlu kita pikul untuk melaksanakan misi Tuhan, untuk kebangkitan rohani dan memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Kita sebagai orang Kristian perlu memikul beban itu dan bekerja keras melalui doa, puasa, lawatan pastoral dan penginjilan. Ada yang mengatakan bahawa sukar untuk mempercayai Yesus kerana usaha keras, tapi Yesus memberitahu kita bahawa beban itu adalah ringan. Hal ini demikian kerana kita tidak memikul beban ini sendirian. Tuhan Yesus memikulnya bersama kita. Namun begitu, untuk menerima pertolongan ini, kita mesti berusaha untuk hidup berdasarkan firman Tuhan dan mempunyai kesabaran. Yesus berkata bahawa beban itu ringan, bukannya tanpa berat. Oleh itu, marilah kita tidak mengatakan bahawa jalan hidup ini adalah sukar atau beban itu berat. Semoga kita semua mengaku bahawa semua perkara dapat kita lakukan dan mudah kita capai kerana Tuhan Yesus bersama kita. Saya berharap anda semua akan dapat mencapai tempat kemuliaan dengan bersungguh-sungguh hidup dalam iman. Saudara-saudara yang saya kasihi, kadang-kadang beban Yesus yang perlu kita pikul tidak terasa ringan dalam hidup kita. Setiap kali perasaan itu timbul, fikirkanlah tentang kasih Yesus. Jika anda menyedari kasih Yesus dan dengan rela bergerak dengan hati yang sama, penuh kasih, beban itu tidak akan pernah terasa berat. Bayangkan anda berada di tempat penyaliban Yesus. Ketika Yesus memikul salib yang berat, luka-luka akibat sebatan terdedah dan darah mengalir keluar. Selepas menderita sepanjang malam dan memikul salib yang berat dengan tubuh yang sudah lelah, Yesus terjatuh dan tidak dapat bergerak lagi. Menurut Alkitab, seorang lelaki bernama Simon dipaksa untuk memikul salib bagi Yesus. Apakah yang akan anda lakukan jika anda dipaksa untuk memikul salib itu? Jika sesiapa benar-benar mengasihi Yesus, adakah mereka akan berkata tidak kerana salib itu berat? Anda akan memikul salib yang berat sebanyak yang mungkin kerana anda mengasihi Yesus. Kerana anda mengasihi Yesus lebih daripada nyawa anda. Oleh itu, apakah beban yang anda pikul sekarang untuk Tuhan Yesus? Adakah anda memikul beban yang lebih sukar daripada Yesus yang telah memberikan segala-galanya, tidak dapat makan atau tidur? Adakah lawatan pastoral dan penginjilan harian lebih sukar daripada jalan salib Yesus? Adakah penganiayaan dan penderitaan sekarang lebih buruk daripada penyiksaan dan pengeleban Yesus? Jika hati anda dipenuhi dengan kasih Bapa yang memberikan anak tunggal untuk hidup dan kedamaian, jika anda benar-benar mengasihi Yesus yang mengubahkan segala-galanya, maka beban anda tidak akan pernah terasa berat. Roma 8 ayat 18 menyatakan, pada pendapatku, segala penderitaan yang kita alami sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan akan ditunjukkan kepada kita. Jika kita memikirkan kemuliaan besar yang akan diberikan kepada kita pada masa hadapan daripada usaha kecil kita, maka beban ini sebenarnya sangat ringan. Oleh itu, marilah kita meletakkan semua beban dunia yang berat dan meletakkan ini di hadapan Tuhan Yesus. Semoga anda semua memikul kuk Yesus dengan kegembiraan dan beban Yesus dengan rasa syukur. Saya berdoa demi nama Tuhan Yesus agar anda semua dapat mencapai kekristenan baru yang mulia dan bahagia dengan hidup menyenangkan hati Tuhan. Marilah kita merenungkan kubah ini dalam doa kita.